Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Hari ini saya akan membentangkan Introduction of the SWOT. Nama saya Nur Atira binti Abul Qasim. Nama matrix DNM 2466 struktur 22. Okey, perancangan yang rapi ini kita namakannya sebagai SWOT. Ianya dapat membantu mengenali dan menganalisis sesuatu organisasi, kekuatannya, kelemahan, peluang. Ini merupakan ciri-ciri yang berada dalam SWOT. S bermaksud strength. Strength ini adalah benda yang organisasi bagus buatnya ataupun kita boleh panggil sebagai kelebihan sesuatu organisasi. Yang seterusnya weakness. Weakness ni bermaksud ketika organisasi tidak dapat melakukannya dengan cemerlang ataupun kita katakan dengan bahasa mudahnya kekurangan sesuatu organisasi. Yang ketiganya merupakan opportunities. Ianya bermaksud faktor yang memberi peluang yang cerah dan yang dapat membantu ketika membuat sesuatu keputusan. Dan akhir sekali merupakan traits. Traits ini bermaksud faktor ancaman yang dapat menggugat ketika kita membuat sesuatu keputusan. Assalamualaikum, saya Noelia Misara binti Muhammad Zawawi. Saya akan menerangkan slide tentang stretch. Poin pertama saya adalah tawaran pendapatan yang baik. Keupayaan bekerja di syarikat swasta di Kuala Lumpur dengan tawaran gaji yang lumayan menunjukkan bahawa mempunyai kebolehan dan kelayakan yang bagus untuk mendapat permintaan tinggi. Kedua, pengembangan profesional dan peribadi. Menerima tawaran ini akan membangunkan peribadi dan profesional dan juga meningkatkan kebolehan, meluaskan rangkaian dan memperoleh pengalaman berguna semasa bekerja. Poin yang terakhir ialah keinginan peribadi. Mendapat kejayaan profesional dan membantu dalam pengembangan perniagaan boleh membuatkan seseorang berasa puas dan berjaya. Okey, slide yang seterusnya ialah weakness. Poin pertama, meninggalkan keluarga. Sukar untuk meninggalkan keluarga dan suami dan juga bayi. Berpisah dengan orang tersayang boleh menyebabkan kegangguan emosi iaitu kesunyian dan kerinduan yang boleh memberi kesan kepada kesejahteraan dan kebahagiaan hidup dan juga prestasi kerja. Poin yang kedua, keseimbangan kerja dan hidup. Sukar untuk mengimbangi kewajipan kerja dengan kewajipan peribadi, terutamanya dalam kerjaya yang mencabar atau persekitaran baharu. Tambahan lagi apabila mempunyai keluarga. Poin yang terakhir ialah risiko potensi pekerjaan, iaitu menerima peluang kerja ini boleh berisiko mengenai prestasi kerja, keselamatan pekerjaan dan potensi jangka panjang di syarikat baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Hafizah binti Muhammad Idris. Sekarang saya akan membentangkan tentang opportunity. Yang pertama adalah kualiti hidup. Di Kuala Lumpur mempunyai pelbagai kemudahan yang canggih yang telah diberikan kepada rakyat seperti LRT, MRT, hospital dan klinik. Yang kedua adalah gaji yang kompetitif, iaitu pekerja yang mempunyai taraf pengajian yang lebih baik akan mempunyai gaji yang lebih tinggi. Yang ketiga adalah keseimbangan kehidupan kerja. Di Kuala Lumpur, mereka telah menyediakan pelbagai pusat rekreasi untuk keseimbangan kerja kehidupan yang lebih baik. Mereka boleh berehat dan menikmati masa lapang mereka di banyak taman, kemudahan sukan, acara kebudayaan, pusat runcit dan banyak tempat hiburan di bandar ini. Seterusnya adalah threat ataupun ancaman. Yang pertama adalah faktor alam sekitar. Seperti di tempat-tempat yang lain, Kuala Lumpur juga bergelut dengan isu alam sekitar seperti pengurusan sisa yang lemah dan pencemaran udara. Masalah kesihatan boleh berpunca daripada kualiti udara yang tidak baik, terutamanya bagi mereka yang mengalami masalah pernafasan. Yang kedua adalah kos kehidupan. Di Kuala Lumpur juga mempunyai perbelanjaan sara hidup yang lebih mahal daripada banyak bandar besar yang lain. Oleh sebab itu, kita masih perlu mengambil kira bajet peribadi dan gaya hidup bergantung pada lokasi dan pilihan individu, perbelanjaan untuk penginapan, pengangkutan dan rawatan perubatan. Yang ketiga adalah tekanan di tempat kerja. Tekanan kerja boleh menjadi sangat tinggi bergantung pada jenis kerja seseorang. Keadaan kerja yang tertekan boleh disebabkan oleh beban kerja yang berat, tarikh akhir yang dipercepatkan dan pelanggan atau pengurus yang menuntut. Nama saya Muhammad Akidin Nabil Ramzul Nazri. Nombor matrix saya DNM 247222.
Saya daripada Diploma Indonesia. Seterusnya kita pergi kepada slide suggestion. Suggestion ni dibuat untuk membuat keputusan yang lebih tepat. Okay, yang first kita discuss with family. Discuss with family ni kita supaya family kita berasa adil dan dapat memberi kerjasama dalam membuat keputusan. Yang kedua, kita discuss with an employer. Yang ni kita perlu bincangkan tentang benefit kita sebagai pekerja dia untuk kita meneruskan kelangsungan hidup. Yang ketiga ialah practice another language seperti bahasa Inggeris, bahasa ketiga iaitu bahasa Jerman ke, supaya kita dapat berkomunikasi dengan baik jika ada orang asing. Yang keempat ialah kita adapt with culture. Yang ni supaya kita tidak terkena culture shock dan kita dapat beradaptasi dengan situasi yang kita tidak pernah lihat. Yang kelima ialah research and preparation. Yang ni untuk kita meminimumkan kesalahan kita dan menambahkan lagi ilmu kita. Jadi kita dapat memaksimumkan kita punya pengetahuan. Okey, jadi itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Conclusion yang kami dapat daripada perbincangan kami ialah analisis SWOT ini amat berguna untuk menolong seseorang untuk mengetahui skill dan juga kelemahan, begitu juga dengan peluang dan ancaman. Seseorang boleh menggunakan informasi yang didapati untuk membuat rancangan dan juga menolong mencapai matlamat yang ingin dicapai. Akhirnya kami telah sampai ke penghujung presentasi kami. Jadi yang kami di sini ingin membuat refleksi mengenai tugas yang telah kami bincangkan, iaitu pemumpukan nilai-nilai murni. Jadi yang first presenter merupakan Elia, dipersilakan. Okey, nilai murni yang pertama ialah nilai bertanggungjawab. Hal ini demikian kerana seorang ibu mempunyai tanggungjawab terhadap anak dan juga suaminya. Dia juga bertanggungjawab terhadap pekerjaannya untuk kelangsungan hidup. Okey, betul Kak Elia. Seterusnya dipersilakan Hafizah untuk tambah nilai murni. Selain itu, kita hendaklah berfikiran secara rasional dalam membuat keputusan secara matang agar keputusan yang dibuat adalah yang terbaik supaya tidak menyesal di kemudian hari. Okey, betul tak Hafizah. Jadinya yang terakhir, ada tambah apa-apa ke dia? Saya ada tambahan sedikit. Akhir sekali merupakan nilai toleransi. Kita haruslah bertoleransi sesama ahli keluarga agar dapat membuat keputusan yang adil dan terbaik. Okeylah, itu sahaja daripada kami berempat. Sekian, terima kasih.